Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Asy-Syekhul Mu'allif Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bal ghafalta anha wa la ta'rifu syai'an minha. Agharraka fatwa man asbaha bi'ajilin hazhi mashghufa hatta sayyara al-ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufa. Wa man ahmala al-uluma allati sammaha Allah ta'ala fi kitabihi nuran wa hikmatan wa huda wa aqbala ala ma bihi yaktasibul harama wa yakunu masidatan lil khitam. Ama takhafu ayyuhal mustarshidu an takuna mudayyi'an li syai'in min hadhihi alwajibati bal li aksariha wa tashtaghilu bi salati tatawwu'i wa shaumin nafli fatakunu fi la syai' wa rubbama anta musirrun ala ma'siyatin min hadhihi alma'asi allati tastawjibu bihan nar wa tatruku mubahan min ta'amin aw syarabin aw naumin tabtaghi bihi qurbatan ila Allahi azza wa jal fatakunu fi la syai' wa ashaddu min zalika kullihi annaka takunu fi amnil amali wal amalu ma'siyatun mahdhatun fatazunnuhu niyyata khairin bil farqi bainahuma wa taqarubihima fi ba'dil wujud. Alhamdulillah, pagi ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang ketiga anjuran Masjid Al-Khairiyah Keramat EU3 menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, Tata Cara Ahli-Ahli Ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke muka surat 29 iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan tentang ilmu yang ketiga yang penting untuk dipelajari oleh seseorang dan diamalkan oleh orang yang ingin menjadi ahli ibadah, iaitu Imam Ghazali menamakan sebagai ilmu sir. Kalau kita terjemahkan ilmu rahsia, berarti ilmu yang menceritakan tentang benda yang tersembunyi, iaitu amalan-amalan hati. Jadi Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menzahirkan rasa hairan kepada orang yang hanya mengambil sebahagian daripada perintah Al-Quran, iaitu yang berkaitan dengan amalan zahir, tentang solat, tentang puasa, tetapi meninggalkan kewajipan-kewajipan batin seperti bertawakal, bersyukur, bersabar dan lain-lain. Sedangkan yang memerintahkan itu daripada Allah yang satu dan terkandung dalam Quran yang sama. Jadi kenapa yang zahir sahaja yang difokus sedangkan yang batin diabaikan? Lalu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, anda bersikap demikian
disebabkan anda telah terpesong dengan fatwa yang salah. Ada orang berfatwa kata ilmu tasawuf ni bukan dari ajaran Islam, ya. Ilmu tasawuf ni memundurkan umat, menjadikan umat tidak maju, asyik berfikir tentang akhirat dan sebagainya. Jadi fatwa sebegini sebenarnya diutarakan oleh orang yang telah terpikat kasih dengan dunia. Kerana tasawuf ini mengajar kita supaya membuang dunia. Tapi bukanlah membuang dunia dengan arti kata tidak hirau kepada urusan-urusan umat Islam dalam dunia, tidak. Membuang dunia dalam istilah ilmu tasawuf iaitu membuang rasa kasih kepada dunia. Adapun dunia dipegang di tangan orang Islam itu penting, ya. Orang Islam menguasai dunia itu perlu. Tetapi kalau dunia masuk menguasai hati seseorang, maka itu akan membawa kepada keburukan. Jadi orang yang kasih dunia tak sukalah dengan ilmu tasawuf ni, kerana bercanggah dengan hawa nafsu dia. Yang segera dia perolehi habuannya. Dunia ni tarikannya cepat. Kalau kita semayang tadi tak dapat lagi habuan dia. Kalau lepas semayang dapat 200-300 orang pun okey juga. Ramailah, ya, penuh lah masjid. Tapi tak dapat. Lambat. Nanti dah tunggu meninggal nanti, baru nampak habuan dia. Sehingga dia menjadi terkeliru dengan menjangka yang baik itu mungkar. Bahkan ada orang-orang yang menganggap satu orang ni tak boleh pakai. Kenapa? Dia ni ahli sufi. Dia ni orang tasawuf, tak boleh pakai. Tak tersebar, ya. Kefahaman yang memandang rendah, ya, kepada orang yang beramal tasawuf. Dia petiklah kalam-kalam ulama yang mengkritik ahli sufi yang salah. Di zaman Imam Ghazali juga, Imam Ghazali mengkritik, ya, orang-orang yang macam ini, yang kononnya nak bertasawuf tetapi tidak mahu fokus kepada menuntut ilmu, hanya kerana nak beramal sahaja. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala misalnya mengkritik, ya, orang-orang tasawuf yang sedemikian. Jadi mereka petik kritikan-kritikan ini, mereka umumkan kepada semua. Tengok Imam Syafi'i pun tolak tasawuf, kata dia. Bukan tolak tasawuf, tolak perkara-perkara yang salah daripada orang yang intisab, yang menisbahkan dirinya kepada tasawuf. Sedangkan ilmu-ilmu inilah yang dinamakan oleh Allah dalam kitabnya. Kadang orang komplain macam ni, tak ada pun nama tasawuf dalam Quran hadis. Mana ada tasawuf? Kenapa pula kita nak bertasawuf benda yang tak ada dalam Quran hadis, ya? Jadi namanya saja tidak ada dalam Quran hadis, tetapi isinya ada. Cuma Quran hadis menggunakan nama yang berbeza. Jadi soal nama ni tak ada masalah lah. Kalau nak cari ilmu-ilmu balaghah, bayan yang menuntut kita faham Quran pun, ya, tidak ada sebut dalam Quran juga. Kalau nak cari ilmu usul fiqh pun tak ada dalam Quran juga. Bahkan ilmu mustalah hadis, nama tu tak ada dalam Quran. Tidak berarti ilmu tu salah. Dalam Quran namakan apa? Inilah yang dinamakan dalam Al-Quran sebagai nur ataupun hikmah, dan disebut juga sebagai huda, iaitu hidayah dan petunjuk. Seterusnya, anda dipesongkan oleh orang yang menumpukan perhatian terhadap ilmu berdebat atau berbahas. Jadi kadang-kadang orang tu dia punya fokus nak menang debat. Mungkinlah, kalau agak-agak boleh menang, mau dia debat. Kalau agak-agak tak boleh menang, dia bagi alasan, tak mau berdebat sebab tak setara, tak selayak dengan saya, kata dia. Mungkinlah. Jadi kalau nak kebenaran, bukan itu. Yang penting kita boleh menerangkan dari segi syariat, dari segi akidah, dari segi tuntutan agama, ini yang sebenarnya, supaya umat faham. Daripada perbincangan atau dialog ataupun nak namakan debat sekalipun, sepatutnya tujuannya adalah menzahirkan kebenaran, bukan untuk nampak menang. Tapi kadang-kadang orang sudah memfokuskan kepada itu dan menjadikan alat untuk mendapat harta yang haram. Bila dah terkenal, bila dah ada kedudukan, bila dah ada pengaruh, maka ada peluang untuk mendapat harta dengan cara yang haram, dan menjadi alat perangkap bagi memburu kesenangan dunia yang fana. Jadi akhirnya agama tu jadi hanya sebagai alat untuk mendapat dunia. Habis tak bolehlah guna agama. Guna agama memang dituntut. Yang dilarang tu salah guna.
guna agama untuk memandu dunia, itulah memang sepatutnya, ya. Bahkan yang jadi pemimpin juga sepatutnya begitu. Baru-baru ni saya ada peluang ceramah Isra' Mi'raj, Menteri Besar Perak Adil. Jadi antara yang saya sebut adalah orang pemimpin, dia kena ada cita-cita untuk menegakkan agama, iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi, dan untuk dia mentadbir dunia itu dengan menggunakan hukum hakam agama. Sebab kalau tidak ada dalam hati seseorang yang menjadi pemimpin niat sedemikian, dibimbingi dia terpalit dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW ketika diminta untuk memberi jawatan kepada Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Zar dengan niat ingin berkhidmat kepada agama. Jadi dia meminta, ala tastamiluni ya Rasulullah, tidakkah baginda nak lantik saya buat apa kerja, ada jawatan saya bertugas untuk buat apa-apa. Jadi walaupun sahabat Nabi ni ikhlas, tetapi masih Nabi SAW menilai kemampuan. Dia ni mampu ke nak menjalankan kalau dilantik nanti. Jadi oleh kerana ini satu urusan yang penting, Nabi SAW secara jelas memberitahu pada Sayyidina Abu Zar, innaka dha'if. Abu Zar, kamu ni minta maaf lah, orangnya tu lemah. Bukan tak baik, orangnya baik, soleh, tapi orangnya lemah dari segi nak memikul amanah kepimpinan tadi, lemah. Wa innaha amanatun, dan benda yang kamu minta ni adalah amanah. Wa innaha khizyun wa nadamatun yaumal qiyamah, dan jawatan yang kamu minta ini akan bertukar menjadi kehinaan dan juga penyesalan di hari kiamat. Kecuali orang tu dia mengambil amanah tadi itu dengan cara yang betul dan dia menunaikan tanggungjawab yang dipikul dia, baru dia tidak menyesal. Begitu juga, bukan saja orang yang dalam bidang kuasa, para alim ulama juga, kalau dia tersilap jalan, maka dia boleh menjadikan ilmu dia itu hanya semata-mata untuk memburu dunia sahaja. Wahai orang yang menuntut petunjuk kebenaran. Jadi ini seruan supaya nak menyedarkan, sepatutnya kamu belajar nak cari kebenaran. Tidakkah anda takut bahawa anda akan menjadi seorang yang mensia-siakan sesuatu daripada kewajipan-kewajipan, yakni ibadah batin yang difardukan oleh Allah Ta'ala ni. Sebab ini perlu ditekankan, kerana kalau orang tu tinggalkan kewajipan zahir, orang boleh tahu. Misalnya bulan puasa dia makan, oh orang tahu dia ni tak puasa. Ataupun tak pernah nampak dia datang sembahyang, sebab kurangnya kita tahulah dia tidak sembahyang jemaah. Mungkin dia sembahyang di rumah, wallahu a'lam. Ataupun kita pernah keluar dengan dia, masuk waktu tak ada sembahyang pun. Tapi kalau yang batin, kalau orang tu meninggalkan keikhlasan, orang tu meninggalkan sabar, orang tu meninggalkan redha, orang tu meninggalkan tawakal, tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Mungkinlah terzahir daripada mulut dia perkataan-perkataan yang menunjukkan dia tidak redha, perkataan-perkataan yang menunjukkan bahawa dia tidak tawakal kepada Allah. Tapi kalau dia diam saja, tak ada orang tahu. Maka ditekankan, kot kamu nanti sebenarnya sedang meninggalkan perkara yang wajib. Meninggalkan yang wajib berdosa. Bahkan lebih banyak lagi merosakkan bagi kebanyakan daripada kewajipan-kewajipan yang diwajibkan itu, dah tak ada dalam hati kamu, dah jadi rosak. Ya, anda sibuk dengan mengerjakan solat sunat dan puasa sunat. Baguslah, asalnya baguslah. Bukan saja solat fardu dia buat, solat sunat pun dia buat, bagus. Tetapi yang dibimbangi kalau anda mengabaikan ilmu tasawuf adalah anda tidak memperolehi sebarang pahala akibat daripada anda mengabaikan kewajipan-kewajipan ibadah batin seperti ikhlas, redha dan lain-lain lagi. Jadi zahirnya anda telah beribadah, tapi dari segi hakikatnya tidak dapat sebarang pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali anda seorang yang mengekali atas melakukan satu maksiat. Nampak zahirnya baguslah, rajin sembahyang sunat, rajin puasa sunat. Rupanya anda ni orang yang bergelumang dengan maksiat, mengekali sesuatu maksiat. Daripada berbagai jenis maksiat ini seperti riak, ingin menunjuk kepada makhluk,
Takabur, merasakan diri itu lebih bagus, lebih baik pada orang lain. Jadi takabur ni bukan erti orang tu pakai baju elok, pakai baju yang bagus, rumah dia pun besar, kereta dia pun kereta yang mewah misalnya. Bukan erti takabur. Takabur ni kerja hati. Kalau dia bawa kereta buruk pun, kalau dia rasa dialah orang paling hebat sekali, ya, dialah orang yang paling benar sekali, dan dia menghina kepada orang lain, dia takabur. Kadang-kadang yang something di jalan raya tu bukan hebat sangat kereta. Biasa saja, hanya exhaust besar lah. Exhaust besar. Ya. Tapi tak semestinya yang bawa kereta mewah tu dia takabur. Ya, jadi benda ni tersembunyi dalam hati. Makanya mungkin anda tak sedar, kata dia. Anda sebenarnya sedang mengkali buat maksiat. Anda nampak anda orang yang baik. Dan yang mewajibkan anda, mewajibkan sendiri bukan wajib syarak, mana yang memastikan anda terjerumus dengan sebabnya ke dalam api neraka, dengan sebab riak, takabur, ujub, hasad dan sebagainya tu rupanya menjadi sebab anda masuk neraka. Dan barangkali pula anda meninggalkan yang mubah, yang harus daripada makanan. Jadi makanan tu halal, jadi kita tinggalkan warak, ya, misalnya, ya. Ni pergi kat restoran ni tak ada cop halal jakim ni, ya, nak makan pun hanya ikan je, ya, ikan tu biasanya tak ada masalah lah, tapi di warung tak ada cop halal ni, saya tak makan, cari kedai lain. Meninggalkan minuman ni tak ada cop halal pula, air mineral. Air mineral pun nak kena ada cop halal, ya, warung sungguh. Anda meninggalkan, lepas tu, ya, waktu tidur pun anda tak tidur, kerana anda mungkin bangun sembahyang sunat. Jadi tinggal, asalnya tidur tu harus, makan tu harus, minum tu harus, dengan tujuan untuk menuntut kehampiran diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kononnya nak hampirkan diri kepada Allah. Tetapi sebenarnya anda tidak memperolehi sebarang pahala lantaran anda mengerjakan maksiat batin. Dan lebih teruk lagi daripada itu adalah anda terperangkap dalam tawanan lamunan cita-cita kosong. Sedangkan lamunan cita-cita itu mengandungi maksiat semata-mata. Jadi kita merasakan kita ni macam dah ahli syurga lah. Kita ni orang baik lah. Sedangkan tidak demikian. Kita adalah asi rupanya. Kita ni ahli maksiat. Yang menyangkakannya sebagai niat yang baik. Dia menyangkakan apa yang diangan-angan itu termasuk dalam niat yang baik. Kan niat yang baik itu ada pahala. Tapi ada beza antara niat dan juga angan-angan. Nampak sebentar lalu macam sama, ya? Nak buat satu benda dengan berangan-angan satu benda. Jadi apa beza niat dengan angan-angan? Ada orang sangkakan angan-angan tu kalau benda tu hebat, benda tu besar tu angan-angan. Kalau benda tu biasa je, dia bukan angan-angan. Contoh, saya bagi contoh. Misalnya dalam perniagaan, ya. Satu orang dia berniaga, target dia nak jadi jutawan. Angan-angan je kamu ni, ya. Seorang lagi dia berniaga, agak-agak boleh dapat untung sikit-sikit lah, cukup lah. Sebulan dapat 1,000-2,000 pun cukup lah. Kamu tidak angan-angan. Bukan. Kalau dia nak jadi jutawan tu, dia buat usaha dia pergi kursus belajar macam mana nak berniaga, dia implement apa yang dia belajar, ya, dia perbaiki, dia buat postmortem apa yang silap. Dia bukan angan-angan. Dia sedang bercita-cita, ada niat. Yang tadi yang kata tak apa, dapat 1,000-2,000 tak apa dah sebulan, ya. Bangun pukul 10, buka kedai pukul 12. Dah rasa penat, pukul 5 dah tutup kedai. Kasar dengan pelanggan. Ya, tak pernah nak ambil tahu belajar tentang berniaga. Dia sedang angan-angan. Sebab tak diikuti dengan usaha dia. Itu beza dia. Jangan kita sangka, ya, satu orang tu oleh kerana cita-cita dia besar maka dia buat angan-angan. Atau cita-cita dia kecil maka dia bercita-cita. Tengok usaha dia macam mana. Kerana kedua-duanya berhampiran rupa dalam beberapa segi. Tengok sebentar lalu, macam sama. Yang ni pun nak buat benda baik. Yang seorang lagi pun nak buat benda baik. Kenapa satu jadi angan-angan? Kenapa satu jadi
Cita-cita. Misal nak bangun tahajud. Dia dua nak bangun tahajud. Dua-dua niat baik. Tak. Yang seorang ni nak bangun tahajud, dia dah ada pasang niat dia. Dia dah ada set alarm. Mungkin kalau ada teman dia pesan, nanti kalau bangun kejut aku. Yang hamba Allah ni nak bangun tahajud, tapi tidur lewat. Tidur pun sambil pegang handphone, tak ada niat apa pun, tertidur. Bukan nak tidur, tertidur. Dah penat sangat. Tak ada pasang alarm pun. Tak ada pesan kat orang pun. Jadi nampak sebentar lalu macam sama. Tapi ada perbezaan. Dan begitu juga barangkali anda berkeluh kesah dan meradang, lantas anda terkeliru menyangkakannya sebagai merendah diri dan benar-benar ikhlas berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada orang dia menyangkakan dia itu khusyuk dalam berdoa. Sebenarnya dia tak redha dengan takdir Allah. Dia seolah-olah mendesak Allah ubah apa yang dia tak suka. Padahal kita berdoa sebagai hamba. Bukan kita tu boleh memaksa Allah. Ada orang berdoa dia rasa macam Allah mesti buat macam dia nak. Memang Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada saya, mintalah kepada saya, nescaya saya akan perkenankan doa. Tetapi yang pertama, perkenan doa pun ada syarat. Antara sebab yang menghalang doa diperkenankan adalah bergelumang dengan benda yang haram. Kan dalam hadis Nabi SAW, Nabi menceritakan kisah satu orang yang dalam musafir. Orang musafir ni, itu adalah satu sebab dia dapat istijabah doa. Salah satu waktu yang mustajab doa adalah ketika kita musafir. Dia ni musafir dan dalam keadaan yang terdesak. Rambut pun dah kusut masai, berdebu, minta angkat tangan, ya Rabb, wahai Tuhan. Tapi macam mana nak diperkenankan? Makanan dia haram, minuman dia haram, dia membesar pun dengan perkara yang haram, dan dia itu bergelumang dengan benda yang haram. Jadi difahami daripada hadis tersebut bahawa makan benda haram itu menjadi penghalang daripada diperkenankan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Allah perkenankan, tidak semestinya exactly apa yang kita minta atau pada masa yang kita minta. Ada masa kita minta satu benda, Allah bagi 10 tahun lepas. Allah bagi 20 tahun lepas. Dan masa yang Allah bagi itu, kalau kita kaji dan muhasabah, itu jauh lebih baik daripada masa yang kita minta. Mujurlah Allah tak bagi pada masa kita minta, mungkin kalau bagi pada masa itu akan jadi sebab kemudaratan, akan jadi sebab kita jadi rosak. Tapi ketika Allah bagi itu pada masa yang kita tidak dirosakkan dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, atau Allah beri benda lain yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Kerana Allah tahu tujuan apa kita minta tu nak supaya kita bahagia. Sedangkan kalau diberi apa yang kita minta, kita tak bahagia. Maka Allah memberi sesuatu yang menjadi sebab kebahagiaan. Jadi kena beza antara berdoa sebagai hamba dengan berdoa kerana hawa nafsu, kerana tidak sabar dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali pula anda adalah berada dalam riak semata-mata, walhal anda menyangkakannya sebagai kepujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala, atau anda menyangka amalan kebaikan yang bersalut dengan riak itu sebagai mendakwah kepada kebaikan. Lantas anda menganggapkan amalan-amalan yang bersalut dengan riak yang merupakan amalan-amalan maksiat itu sebagai amalan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang mencabar. Sebab ada masanya kita disuruh menceritakan perkara-perkara nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu ceritakan. Kenapa? Untuk menzahirkan kesyukuran. Kenapa? Untuk menjadi iktibar dan pengajaran. Tapi kadang-kadang orang tu tak perasan. Dia cerita bukan kerana Allah. Dia cerita kerana nak menunjuk kepada orang kehebatan dia, kebagusan diri dia. Jadi sama-sama cerita. Dua orang tu bercerita, Allah kurniakan pada saya macam ni. Alhamdulillah. Tapi seorang mencerita kerana Allah.
nak menzahirkan kesyukuran, nak menjadikan itu sebagai pengajaran. Makna orang tu dia cerita dahulu dia menuntut ilmu macam ni, ini cabaran dia hadapi dan dia atasi. Sekarang Allah kurniakan kepada dia supaya orang lain boleh buat benda yang sama. Itu kata ni, mendakwah manusia kepada kebaikan. Tapi orang yang riak, dia menyangkakan bahawa dia sedang mendakwah manusia kepada kebaikan, padahal itu merupakan satu maksiat yang dia sangkakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rahimahullah ta'ala wa tahtasibu sawabal azima fi mawadi'il uqubat fadakunu fi ghururin azimin wa ghaflatin qabihatin. Dan seterusnya anda menyangka akan mendapat pahala yang besar pada tempat-tempat yang sebenarnya mendorong anda tu mendapat siksaan. Kita buat satu maksiat, kita sangkakan itu taat. Jadi kita menyangkakan Allah beri pahala pada kita. Kita bercakap satu benda untuk memaibkan orang, tapi kita sangkakan itu kita berdakwah. Jadi kita sangkakan kita akan dapatlah pahala amar ma'ruf nahi munkar. Padahal di sisi Allah Ta'ala kita itu sedang mendedahkan aib saudara seagama kita, dan itu dilarang. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudara dia yang Islam, nanti Allah akan tutup aib dia di hari kiamat. Kita masing-masing ada aib, tinggal Allah buka atau tidak saja. Jadi kena beza antara amar ma'ruf nahi munkar dengan kita itu nak menjatuhkan orang, nak character assassination kepada orang. Maka dengan itu jadilah anda dalam kekeliruan, tipu daya yang besar dan kelalaian yang amat buruk. Demi Allah, ini adalah bencana besar bagi orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Qala rahimahullah ta'ala summa ma'azalika inna lil a'mali zahirati ala iqaminal masail batinati tuslihuha wa tufsiduha. Dan bukan itu saja, bukan masalah kita itu dituntut dengan amalan-amalan batin, kita dicegah daripada maksiat-maksiat batin. Bahkan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dicampur lagi dengan amal-amal zahir kita pun ada kaitan dengan kerja hati. Bukannya dia terpisah. Kerana amalan-amalan batin itu boleh menjadikan elok amalan zahir ataupun merosakkan amalan zahir kita. Kal ikhlas, bila ada ikhlas, dia jadi elok amalan zahir kita. Riak jadi rosak, ujub jadi rosak. Zikril minnah, kita cerita nikmat Allah, itu jadi elok. Wa ghairihi faman lam ya'lam hadhihi al-masail batinati wa wujuha ta'siriha fil ibadati zahirati wa kayfiyatil ihtiraz minha wa hifzil amali anha faqallama yaslamu lahu amalu zahiri aidan. Kok ada orang kata tak apalah, kita fokus pada yang zahir cukuplah. Yang penting zahirnya kita dah sembahyang, dah puasa. Jadi Imam Ghazali rahimahullah menekankan, barang siapa yang tidak mengetahui kerja-kerja batin ni, amalan-amalan batin ni, daripada yang wajib dan juga yang haram, dan bagaimana amalan batin ini memberi kesan kepada ibadah zahir, dan bagaimana cara untuk menjaga diri daripada kemaksiatan-kemaksiatan batin dan menjaga amalan daripada kerosakan-kerosakan batin, maka sedikit sekali amal zahirnya itu jadi selamat. Maknanya yang zahir pun rosak juga. Fatafutuhu ta'atu zahiri wal batini. Akhirnya dua-dua tak ada. Yang zahir pun tak ada taat, yang batin juga tidak ada taat. Fala yabqa fi yadihi ghairus syaqa'i wal kaddi. Maka yang tinggal di tangan dia hanya kecelakaan dan juga kepenatan. Wa hadha huwal khusranul mubin. Dan ini merupakan satu kerugian yang sangat besar. Yang memang dia dah tahu dia buat maksiat tu rugi juga. Tapi dia malam-malam tak ada, dia pergi masjid ke surau. Memang dia pergi enjoy. Rugi juga. Tapi dia pun tahu. Dia tahu dia orang yang jahat. Dia pun fikir, aku kalau mati dalam keadaan macam ni, tak macam mana nasib aku.
Bila nanti aku nak taubat jugalah. Yang seorang tu dia tak sangka dia ahli maksiat. Dia selalu pergi masjid. Dia ingat dia ahli taat. Apa salah nak taubat? Jadi ini kerugian yang besar. Kerana amal zahir dia tertolak dengan sebab penyakit batin. Walihada qala Rasulullah SAW, inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin, fa innal amila bighairi ilmin yufsidu aksara mimma yuslihu. Sesungguhnya tidur seseorang dalam keadaan berilmu itu lebih baik daripada solat seseorang dalam keadaan jahil. Kerana sesungguhnya orang yang beramal tanpa ilmu, dia merosakkan lebih banyak daripada dia memperelokkan. Jadi bukan kata tidur lebih baik pada solat. Tu orang kata, ustaz ni bawa ajaran apa pula, tidur lebih baik pada solat. Ya. Mana tidur dalam keadaan berilmu. Kalau tidur dalam majlis ilmu, wallahualam lah. Tidur dalam keadaan berilmu. Ya, dia tahu tidurnya niat apa, zikirnya apa, doanya apa. Ya, ada nilai pahala di sisi Allah Ta'ala walaupun tidur. Tetapi kalau orang tu solat, ya, dia punya rukun pun tak sempurna, sujud pun tak sempurna anggota sujud, ya, dan nampak aurat lagi. Zaman sekarang kadang kita sayang je, kita nampak orang tu solat nampak sampai nampak punggung dia. Kan tu aurat. Dah elok dah solat, pergi lintah depan orang sembahyang pula. Dah negatif pula kat situ. Sebab tak ada ilmu, ya. Dan orang kita biasanya kalau lintah depan orang sembahyang ni, dia lintah dengan sopan. Dengan sopan. Tak ada cerita sopan, dia tak haram. Dia segan nak lintah depan orang wirid, perasan tak? Kadang-kadang dia nak keluar cepat, mungkin ada urusan. Jadi sepatutnya dia lalulah depan orang yang dah selesai sembahyang. Tapi saya perhatikan sebagai orang dia tak mahu, mungkin dia rasa segan. Jadi dia lalu depan orang sembahyang. Ini yang dikatakan dia dah solat bagus, tapi ala jahlin, di atas kejahilan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma nqulna min dhulil ma'siyati ila 'izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.